يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang menyertai kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita alhamdulillah dengan keizinannya bersama lagi kita di dalam perkongsian hadis cinta Al-Quran, 40 hadis cinta Al-Quran. Hadis kita pada pagi ini ialah hadis yang ke-19. 19 maknanya ada lebih pada setengah sikit lah. Lagi semua ada 42 hadis. Hari ini hadis yang ke-19. InsyaAllah kita terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Al-Quran sambil berbaring tajuknya. Baik, tajuknya tu satu je. Tapi kalau nak ikut ada beberapa tajuk boleh bubuh untuk hadis ini. Kerana satu hadis dia bukan hanya sekadar, dia bukan hanya satu hukum tu. Kadang-kadang satu hadis yang pendek sampai boleh pergi kepada puluhan hukum yang boleh diistimbatkan daripadanya, yang boleh diambil, yang boleh dikeluarkan daripada satu hadis. Sama dengan ayat Al-Quran macam tu. Kita tak sangka rupanya itu hebat para ulama. Para ulama kita mengkaji, meneliti sumber-sumber hukum Al-Quran dan hadis sehingga boleh mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat dalam tu, yang pada awalnya kita tengok biasa aja. Itu bagi kita yang tak ada ilmu. Tapi bagi mereka yang mempunyai ilmu yang tinggi dan dalam, melihat bukan hanya sekadar melihat, baca sekadar baca biasa, tetapi di sana ada beberapa perkara yang boleh diambil, dikeluarkan hukum-hukum daripadanya. Baik. Hari ini kita tengok hadis riwayat Aisyah. Ana Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam keadaan kepala baginda di pangkuanku. Jadi mungkin Sayyidatina Aisyah duduk bersila, Nabi duduk tak di karibah lah, kat di pangkuan Aisyah.
Walhal ketika itu aku dalam keadaan haid ataupun aku dalam keadaan haid lah. Jadi kalau daripada sini, kalau kita boleh pandai tengok, tak apalah, kita belajar tengok sikit-sikit kan. Yang pertama, boleh Rasulullah baca Al-Quran. Boleh kita baca Al-Quran dalam keadaan berbaring kan. Maknanya Rasulullah tengah berbaring, kepala jadikan riba Sayyidatina Aisyah itu sebagai bantal. Waktu itu Nabi sedang baca. Yang pertama. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang pertama, boleh saja orang yang dalam kita, maksudnya baca kita, maksudnya dalam bagi orang yang haid lah, bagi yang haid, sebab boleh, maknanya bolehlah kita kata bolehlah keadaannya Nabi bersandang ataupun Nabi berada di pangkuan kepalanya Sayyidatina Aisyah ketika itu beliau haid. Maknanya dia tak baca kan, cuma hanya menumpangkan ribanya ataupun pangkuannya untuk Nabi SAW. Tapi kalau di sana cerita tentang perempuan yang haid atau perempuan yang haid sendiri yang baca Quran, itu ada perbahasan yang lain lah. Ada perbahasan yang lain. Tapi sekadar macam ini tak ada masalah kan? Baik, keterangan wanita yang datang haid, ya, biografi dia rujuk pada hadis yang pertama lagi. Keterangan wanita yang datang haid mempunyai hukum khusus untuknya dan dirinya sendiri tidaklah najis. Wanita yang haid mempunyai hukum khusus untuknya dan dirinya sendiri tidaklah najis. Kerana masalah berlaku sebelum itu, orang perempuan yang haid ini, kalau bagi masyarakat Yahudi ketika mana zaman Nabi SAW sendiri, orang yang haid, orang perempuan haid ini dipinggirkan. Masak kalau dia masak, tidak dimakan masakan dia, diasingkan ke dalam biliknya, diperlakukan sebagai seorang yang kita panggil macam dipulaukan, lebih kurang macam tu. Bagi mereka dianggap najis, dianggap kena duduk jauh pada orang yang perempuan yang haid. Jadi tidaklah sebagai seperti yang diikatkan, seperti yang dipegang oleh mungkin sebahagian daripada kalangan masyarakat. Ada tempat-tempatnya. Jadi dan dirinya sendiri tidaklah najis. Seorang yang berada dekat dengan perempuan haid tidak dilarang membaca Al-Quran. Bukan sekadar dekat, Nabi menyentuh lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang sedangkan ketika itu baginda Nabi sedang baca Quran dan ketika itu Sayyidatina Aisyah sedang haid. Inilah yang dinyatakan dalam hadis ini. Rasulullah SAW sendiri pernah bersandar atau berbaring di pangkuan Nabi, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha sambil Nabi membaca Al-Quran, walhal itu beliau dalam haid. Seperti yang terangkan dalam hadis. Al-Quran merakamkan perihal orang yang mengingati Allah, termasuklah mereka yang membaca Al-Quran sebagaimana firman-Nya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini cerita tentang orang yang mengingati Allah, termasuklah mereka baca Quran. Kerana membaca Al-Quran itu adalah sebahagian daripada zikrullah. Baca Al-Quran juga merupakan zikrullah. Kerana apa? Kerana dia merupakan kalamullah. Macam kita lah, kita pergi mana-mana, mak kita pesan, kita akan ingat mak kita pesan tu kan? Mak kita pesan. Jadi macam itulah juga kata kalamullah ini adalah ayat Allah, panduan kita dalam kehidupan. Allah Ta'ala pesan kepada kita, maka kadang-kadang kita kata mak aku pesan, mak ayah aku pesan. Macam tu jugalah kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mengingati
penuturnya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Cuma berbezalah dengan kita, kalam kita ada tertibnya, ada suara dan sebagainya. Laisa kamitslihi syai' lah. Baik. Artinya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Mana kalau kita tengok di bumi, kita tengok pertukaran siang dan malam, di sana kita akan dapat tengok adanya banyaknya, hebatnya, dan disitulah tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala bijak. Kita tengok langit, apa dia? Langit bighairi amadin, tanpa ada tiang. Macam mana langit terbina tanpa ada tiang. Kita kalau rumah tak ada tiang, tak ada buat apa lagi lah, runtuh kan, runtuh, jadi tak kukuh. Ni bukan sekadar tak ada tiang, kukuh binaan langit kan. Baik, dan tengok yang lain lah, malam dan siang macam mana Allah Ta'ala jadikan ia kan. Untuk orang yang berakal, orang yang tak ada akal tak payah dah buat apa, dia tengok-tengok saja, macam tikus tengok besi, kita kata kan. Pandangan dia itu tidak membantu dia menyebabkan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang berakal, menggunakan akalnya dengan baik, maka setiap apa yang dilihat, setiap apa yang difikir, setiap apa yang dilakukan akan ada manfaatnya. Iaitu orang yang menyebut, apa dia orang yang berakal? Ulil albab tu orang yang berakal. Jenis mana ni orang yang berakal ni? Orang yang menyebut dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala semasa mereka berdiri. Waktu berdiri pun ingat Allah, waktu duduk pun ingat Allah, semasa mereka berbaring, mengiring pun dan ingat Allah Taala. Maknanya tak kira mana pun. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah juga kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyani, pada setiap ketika. Tak ada ketika yang Nabi tak ingat, walaupun ketika Nabi tidur, walaupun kelihatannya Nabi tidur, tetapi Nabi sebut tetapi hati saya, mataku tidak tidur. Walaupun mataku tidur, silap, walaupun mataku tidur tetapi tidak hatiku. Hatiku tak tidur, maknanya hatiku sentiasa dalam mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita biasa dengar Imam Syafi'i, Masya Allah, tabarakallah kan, dia tidur, nampak macam tidur, baring apa semua, tutup mata, tapi sebenarnya beliau dalam menganalisis hukum hakam sehingga menyelesaikan malam itu lebih kurang 100 masalah. Imam Syafi'i tidurnya orang berilmu dengan tidurnya orang tak berilmu tak sama. Ibadat orang yang berilmu, ibadat orang yang tak berilmu tak sama. Maka itu pentingnya dalam kehidupan kita mencari ilmu pengetahuan selagi nyawa dikandung badan. Okey, kita terus. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Bukan sekadar itu, dipergunakan pemikiran mereka itu, fikirkan kejadian yang ada di langit, kejadian yang ada di bumi. Macam mana bumi contohnya kita fikir. Tengok tanah, tanah yang kita tengok bumi lah, tanah. Tanah pun ada macam-macam jenis tanah kan. Tanah gambut, elektrik, tanah apa nama ni, tanah liat, tanah macam-macam tanah. Macam mana tanah itu lebih kurang sama. Kadang-kadang kita tengok tanah tu sama, tapi dia menumbuhkan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang tak sama. Tang ni pokoknya, tang ni pokok rambutan, tang ni pokok pisang. Ni hak rumah saya lah ni. Kan belakang tu ada pokok limau, tanah yang sama boleh menumbuhkan jenis tumbuh-tumbuhan yang tak sama. Itu pun Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang jadi, kadang tak jadi dan sebagainya lah kan. Ada faktor-faktor lain lah. Jadi bila tengok balik pokok yang ada depan rumah kita tu pun akan menyebabkan kita meningkat keimanan kita. Baik,
Jadi rajin-rajinlah fikir. Sebab kadang-kadang masalah manusia ni dia salah guna. Pemikiran yang Allah Ta'ala bagi ni sepatutnya digunakan kepada itu, digunakan kepada ini. Kan? Jadi gunakanlah pemikiran kita, otak kita, kan, akal kita sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bukan akal kita gunakan untuk menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duk cari akal macam mana nak kena orang, duk cari akal macam mana nak menyalahkan orang, duk cari akal macam-macam. Yang itu negatif lah. Jadi kita positifkan pemikiran kita, positifkan gerak balas, gerak laku, gerak apa yang kita, setiap pergerakan yang kita gerakkan, tak kira otak kita yang kita gerakkan ataupun pelakuan yang kita gerakkan, itu biarkan ia menjadi positif, menjadi baik, dan akan ada pahala di setiap detik kita fikir, di setiap langkah yang kita langkah, setiap pergerakan yang kita gerakkan. Baik. Wahai Tuhan, sampai berkata, dia fikir lagi kejadian langit dan bumi, orang yang berakal ini ulul albab. Lalu ada cerita, ada sekolah ulul albab. Dia ambil pada ayat ni lah. Dia ambil daripada ayat ini. Saya antara orang yang terawal mendengar kursus di Kedah lah. Di Kedah. Pasal ulul albab. Dulu awal-awal itu dibawa di Terengganu. Di Terengganu ulul albab. Dia buat imtiaz, sekolah imtiaz, kan, ulul albab. Lepas daripada situlah berkembang ulul albab tu ke MRSM. Dia ada MRSM ulul albab, kemudian SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, di ulul albab kan. Asalnya kalau di Kedah dulu kelab ulul albab ada. Kelab ulul albab. Siapa dia bermula daripada daerah Kubang Basu. Waktu tu saya mengajar di sana, mengajar di dalam daerah Kubang Basu. Saya adalah timbalan pengurusi kelab ulul albab waktu tu. Sebelum kewujudan SMKA ulul albab di Kedah lagi, di agama Kedah kan. Sebelum tu, waktu tu duduk Terengganu, sehingga kami dibawa rombongan guru-guru satu bas ke dua bas waktu tu. Satu bas tak silap saya. Pergi melawat sekolah menengah agama imtiaz SABK. Ialah ni SABK lah, imtiaz. Alhamdulillah. Jadi disebut di situ 16 ayat berkenaan tentang ataupun menyebut kalimah ulul albab. 16 ayat. InsyaAllah ada masa nanti kita baca ayat-ayat tersebut, kita tengok apakah ayat itu, kalimah ulul albab tu, apakah kaitan ulul albab dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Baik, macam itulah saya dah kumpulkan. Saya dah pernah berkuliah tentang cerita pasal ulul albab. Ini cerita dari ulul albab. Antaranya ulul albab ni apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri khasnya ialah sentiasa mengingati Allah, tak kira apa keadaan pun. Baik, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Ma khalaqta hadha batila. Sampai macam tu. Lagi tak sampai macam tu, maknanya tak sampai lagi lah kita ni. Bila tengok sesuatu, kita akan ingat Allah sekurang-kurangnya. Kita tengok sesuatu, kita akan ingat Allah. Dan kita rasa Masya Allah, kebesaran Allah. Kita akan rasa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu. Kita pandang apapun. Kita mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab api neraka. Doa pula. Kita memuji Allah. Kita melihat kejadian yang ada di langit dan bumi, apa yang Allah Ta'ala ciptakan, sehingga kita memuji Allah. Di sini sebut subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Doa pula, wa qina azaban nar, semoga kami dijauhkan daripada azab api neraka. Jadi boleh cerita dia, kita baca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Tetapi dia punya pahalanya ataupun fadilatnya,
kelebihannya, keutamaannya tak bolehlah melebihi kita apabila kita membaca Al-Quran dengan menjaga adab-adabnya. Duduk bagi elok-elok, menghadap kiblat, berwudu. Boleh tak kita baca Quran dalam keadaan tidak berwudu? Boleh. Boleh. Tapi tak boleh pegang Al-Quran lah. Pegang Quran tak boleh lah. Kecuali kalau kita pegang Quran yang terjemahannya itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Kalau kita bahasa Melayu, kita tak syak lagi lah. Kan tak syak lagi tu macam mana? Kalau kita tengok ayat Al-Quran tu tengok sebaris lah. Tapi terjemahan dia 4-5 baris. Kan? Terjemahan dia, pada makna kepada ayat Al-Quran tu 4-5 baris. Jadi tidak ada masalah lah kalau kita nak pegang. Kan? Dalam keadaan berbaring pun. Tapi kalau kita duduk dalam keadaan yang beradab sopan, itu adalah lebih baik. Tapi tidak ada halangan harus. Kan? Yalah, kadang-kadang sakit belakang nak kena baring, tapi aku kena baca Quran. Nak baca Quran juga tapi tak larat kata. Nak duduk sakit pinggang, sakit belakang, yang hak slip disc lagi lah katakan. Dan sebagainya. Jadi boleh kita berbaring sambil kita baca Al-Quran. Baik. Pengajaran. Pengajaran. Suami hendaklah bergaul mesra dan menjaga hal ehwal isterinya dengan baik. Rasulullah tetap menjaga hubungan, tetap melayan isterinya dalam keadaan yang baik walaupun isterinya ketika itu haid. Tidak seperti masyarakat yang disebutkan adanya masyarakat ataupun adanya kaum yang mereka meminggirkan wanita-wanita mereka ataupun isteri-isteri mereka yang haid. Ada yang macam tu. Sebenarnya contohnya kita sebut kelompok Yahudi, itu yang disebutkan dalam tafsir. Jadi Nabi menunjukkan contoh yang baik kepada kita. Cumanya kalau kita pergi lebih mendalam lagi, memangnya lah sebenarnya wanita yang haid ni kalau mengikut mereka yang ulama-ulama yang arif billah, maknanya mereka yang tinggi keimanannya, tinggi dekatnya, yang muqarrabin, yang dekatnya depa ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang depa jagalah, memang ada kesan sebenarnya wanita yang haid apabila buat makanan dengan yang tidak haid berbeza juga sebenarnya daripada sudut daripada zahirnya okey, bersih. Kalau dia jaga kebersihan pun semua tak ada masalah. Tapi kalau daripada sudut batin dia ataupun daripada sudut dalamannya ataupun kita dalamnya, kerana ada di kalangan para ulama kita, kalau kita baca kitab ataupun buku ataupun kalau kita teliti, kalau kita kita tengok ada yang mereka memang tidak minum air ataupun makanan yang dibuat oleh wanita yang haid. Itu memang ada, tapi itu di tahap yang tinggi. Kita orang yang biasa-biasa ni hentam sajalah. Kita bukan duk tahu pun, kadang-kadang kita pergi kedai kan, hak masak untuk kita tu haid kata haid, hentam saja kan. Ada hak setengah orang hak yang bukan Islam pun hentam juga kan. Tapi bukan boleh tak? Boleh, tapi maksudnya pastikan ia bersih lah kan. Halal lah makanan yang kita makan itu kan. Macam kita kali ni, produk-produk yang ada di pasaran banyak yang bukan Islam buat. Kita sedang ataupun tak sedang, kita sedang kadang-kadang tu, tapi hantam saja ni dah ada tanda halal. Ya, sekurang-kurangnya tanda halal itulah yang kita tengok, yang halal jakim tu. Tapi kalau untuk yang lebih mendalam, untuk orang yang khusus, orang yang khawas yang dekat Allah Ta'ala, dia benda-benda yang begitu pun dia teliti. Bagi kita halal harus, bagi dia tidak. Ada lagi hukum-hukum untuk dia lah, untuk dia. Macam kita ni boleh lah, tapi kalau kita nak jaga, maksudnya warak tu tinggi. Tahap kewarakan mereka itu, kewarakan boleh lah tinggi. Jadi tak sama dengan kita kan. Tapi yang depa tu kadang-kadang tu kita sebut sebagai kasyaf. Kasyaf tu macam mana? Tapi jangan pula pasal ni orang hak ngaku kasyaf pun ada. Pun payah dulu tu kasyaf. Mai ayat kat dia, dua orang ulama, depa duk menyimbang, lebih kurang macam itulah kita sebut sembang bahasa Kedah kita kan, duk menyimbang. Buat mai ayat teh contohnya, teh kopi lagu itulah untuk dihidangkan depan. Dia tak minum. Sebab apa tak minum? Dia tahu ayam tu
dipancuh, dibuat oleh wanita, pada wanita itu ialah itu haid. Memang ada hukum, bukan hukum kita kata, nak kata hukum, dia kata begitulah cara hidup mereka. Tapi itu untuk orang yang khusus lah. Macam kita ni orang awam, dan kitab ini, buku ni pun kita ringkaskan cara orang awam. Orang awam lah yang faham, yang lebih kurang macam tu lah, lebih kurangnya lah. Itu kita sembang lah insya-Allah, kan. Dia ada tahap-tahap dia. Macam kita berpuasa, puasa ada puasa orang awam, ada puasa khawas, ada khawasul khawas, kan. Puasa orang awam, puasa orang khusus, ni lebih sikit daripada orang awam. Puasa yang lebih khusus daripada tu ada lagi, level-level tahap-tahap dia. Jadi kita pun nak bercakap ikut level orang lah, kan? Ikut level orang. Likulli maqam maqal. Untuk setiap level itu ada bahasa percakapannya. Jadi kalau kata darjah 1, jangan kita duduk sembang macam dia tingkatan 1. Begitulah cerita dia, kan. Tengok level orang tu. Pengajaran itu penting, bukan senang. Yang kedua, hadis ini menjadi dalil bahawa tubuh wanita yang haid dan pakaiannya adalah bersih. Adalah bersih daripada zahirnya, bersih. Jadi dia kalau kata tubuh dia tu, pakaian dia tu bersih, tak ada apa masalah apalah. Kita boleh bergaul dengan dia. Kalau kata ahli keluarga, boleh menyentuhnya, boleh salam, tak ada masalah apa. Cuma dia kejagalah kebersihan darahnya tu, kan, dibersihkan dan sebagainya, kan. Dia boleh masak, dia boleh basuh dan sebagainya lah. Tutup biasanya begitu. Yang kita cerita tadi itu yang luar biasanya. Itu untuk orang yang luar biasa. Kita yang biasa ini biasa-biasalah, kan. Yang ketiga, perempuan haid tidak dihalang mendengar bacaan Al-Quran. Tak ada masalah. Bukan dia yang baca. Yang masalahnya kalau dia baca. Itu pun ada lagi dibahaskan oleh para ulama. Tapi kalau dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, tidaklah dibolehkan orang yang haid itu membaca Al-Quran. Itu pandangan yang kuat lah. Walaupun di sana ada pandangan-pandangan yang lain lagi. Dibolehkan wanita yang haid membaca Al-Quran ni. Yang jenis mana? Orang yang mengajar, guru, ustazah dan sebagainya. Dan saya tak memanjangkan bicara kita kerana akan jadi panjang macam tu. Ada kitab khusus lain, bolehlah. Dan saya pun tak mahu terlibat banyak ataupun masuk dalam-dalam sangat masalah fiqh. Cukup sekadar itu. Bolehlah berguru dengan guru-guru yang lain yang lebih berautoriti, yang lebih membidangi perkara tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Dah 7.30. Alhamdulillah, selesai bacaan hadis kita yang ke-19. Esok insya-Allah hadis yang ke-20, iaitu mendengar bacaan Al-Quran dan menangis. Maknanya menangis sebab baca Quran, bukan menangis sebab tengok drama. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah kepada semua yang menonton. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.